الهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, tidak lupa kepada muazzin kita, tak lupa juga kepada saf kepimpinan, pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sama ada yang mendengar daripada dekat, begitu juga dengan teman-teman yang berkesempatan mengikuti kuliah daripada jauh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membicarakan sambungan daripada kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita hentikan buat seketika untuk kita memberikan peringatan demi peringatan berhubung dengan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita telah pun menyambut Ramadan dengan kita melaksanakan ibadah semampu yang mungkin sepanjang Ramadan yang lalu, dan kita telah pun juga menikmati sebahagian daripada nikmat yang Allah beri kepada kita, iaitu nikmat berhari raya. Dengan adanya hari raya, maka kegembiraan bagi umat Islam. Cuma sedihnya kerana ada juga orang Islam yang tak berapa nak raya, tak berapa nak gembira raya kali ini. Sebab hari raya datang dalam keadaan yang mengejut. Duk sangkakan raya pada hari Selasa, rupanya kena pada hari Isnin. Kusangkakan besok baru nak tanak kelapa, rupanya daging duk dalam peti sejuk, tak sempat buat keluar lagi. Tapi sebenarnya kalau kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku, sebab itulah apa juga yang berlaku, kalau diamati sebenarnya banyak hikmah dan pengajaran yang boleh kita kutip. Saya katakan sedemikian kerana ketika mana saya bertugas untuk menjadi khatib hari raya, bertugas di Subang Jaya. Hari raya tu saya baca khutbah di Subang Jaya. Orang dah ingat Pak Imam dia. Dia tak tahu Pak Imam jemputan pada pagi itu kerana Pak Imamnya balik kampung. Jadi bila mana kita pergi nak menyampaikan khutbah, nak mengimamkan solat, sudah sememangnya lah menjadi tanggungjawab untuk kita memberikan sedikit kaifiat, peringatan. Maklumlah nak sembahyang hari raya ni setahun 2 kali je. Jadi nak kena ingatkan, ya. Bila kita sampai duduk itu, orang tak tahu kata kita Pak Imam. Jadi dia pakat merungut ke belakang, apalah nak jadi, puasa pun tak cukup. Tiba-tiba nak raya je, pelang kabut jadi. Siapa kata puasa tak cukup? Puasa cukup lah tu. 29 hari bulan tu cukup lah. 29 hari. Dan kita juga kena ingat bahawa apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, iaitu berpuasalah kamu setelah mana kamu melihat anak bulan, dan berhari raya jugalah setelah mana kamu melihat anak bulan. Andai kata anak bulan itu tidak kelihatan, maka genapkanlah puasa itu menjadi 30 hari. Kalau tak nampak, kalau nampak, hukumnya wajib menyambut hari raya, bergembira. Sebab itu peribahasa orang tua-tua Melayu macam saya, dia sebut kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Tuan-tuan sebut Jawa. Jadi peribahasa tu kadang-kadang tepat, kena jaga. Sebab ada benda yang melibatkan hukum hakam, jangan kita mendahului hukum daripada
apa yang telah ditetapkan. Kita nak dahulukan percakapan kita daripada hukum, tak boleh. Ya. Sebab itu dalam peringatan-peringatan, apabila ada di kalangan ustaz-ustaz kata jangan puasa, ya jangan raya hari Isnin. Ya tuan-tuan, jangan raya hari Senayan. Kalau tempat saya belah utara dia kata hari Senayan. Jangan puasa, jangan nak raya hari Senayan, ya. Rayalah pada hari Selasa, kerana ahli falak dah bagi tahu raya hari Selasa. Saya pun tak tahu ahli falak mana bagi tahu. Saya selalu dulu waktu bertugas dulu, kita pun pergi bertugas tengok anak bulan. Tapi kita tak menggelarlah diri kita ahli falak, sebab kita ni bukan pakar sangat bahagian tu, bahagian nak teropong tengok je pun. Ahli falak pun dia tidak akan kata hari Isnin atau hari Selasa. Dia hanya akan melihat anak bulan, kemudian memaklumkan kepada orang yang berautoriti. Waktu saya dulu, di belakang saya adalah Datuk Mufti. Kita teropong tengok, nampak tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Datuk. Kalau nampak Datuk. Bila nampaknya Datuk pun terus pergi pegang teropong, dia pun tengok, mengesahkan. Bila mengesahkan kelihatan ataupun tidak, Datuk Mufti pun tak akan melompat, Yahu besok raya, Yahu besok tak raya. Tak. Dia akan endorsekan tidak kelihatan. Kemudian barulah dimaklumkan. Siapa yang maklumkan? Jabatan Telekom. Telekom pula akan ambil bahagian dia untuk tanya kepada seluruh tempat-tempat mencerap anak bulan, kelihatan atau tidak. Apabila semua sudah sepakat dengan keputusan, dimaklumkan kepada penyimpan muhur besar raja-raja. Penyimpan muhur besar raja-raja yang buat pengumuman, bukan mufti buat pengumuman. Apatah lagi orang yang tak reti macam saya, lagi tak boleh buat pengumuman, kerana kita tidak ada autoriti. Tapi bila kita menjadi orang agama, kita bercakap kata, makcik jangan raya pada hari Isnin. Ini satu kenyataan fatwa menghasut umat Islam. Tak boleh. Kita ni orang agama. Jangan kita ajak orang awam ikut apa yang kita cakap, ikut apa yang telah dipersetujui dalam agama. Dalam agama apa? Nabi SAW dah bagi dah hukumnya bagaimana. Bayangkan raya kena pada hari Isnin yang lepas, agak-agaknya ustaz tu dia puasa ke dia raya? Kalau dia raya pada hari itu, maksud kata dia cakap tak serupa bikin. Dia larang orang raya, dia raya. Nang buka tinang kui, buka tikui punya orang. Kalau dia tak raya, haram hukumnya. Kau ustaz macam mana kau buat benda haram hari itu? Sebab itu kena hati-hati dalam bercakap, lebih-lebih lagi benda yang melibatkan akidah. Kena jaga. Hari ini yang jadi porak-poranda hari ini juga jadi sebab orang agama. Yang masuk kelab malam pun orang agama juga. Tuan-tuan masuk surau. Orang agama masuk dakwah dan kelab malam. Hebat. Saya masuk juga tuan-tuan kelab malam dulu. Tapi saya masuk bukan masuk dakwah, masuk kita tangkap orang yang minum arak yang berdangsa dalam tu. Pun tak pergi seorang-seorang, pergi dengan Jabatan Agama bahagian penguatkuasa, pergi dengan bahagian PEBT, pihak apa ni yang berwajib, sama ada majlis daerah, majlis perbandaran, dia akan ikut sama rela, bukan dia suka-suka pergi macam tu je. Ini pergi dakwah, JRO duduk sebelah. Oh, seronok saya pun teringin dia tu lagi dakwah. Tempat dakwah tu kena tengok juga. Makcik-makcik mana pernah pergi karaoke, ya. Kelab malam ni lampu dia berpusing. Kita tolak je pintu, dia pun bang masuk bang masuk bang. Tu yang ustaz pun tumbang tu. Bila lampu berpusing-pusing je tu, nampak semua comel je. Kita kata berhenti semua, on semua lampu. Bila on tengok yang nampak comel tu, dia rupanya berkedut, lopak sana lopak sini. Baru tahu, ya. Ni pergi dakwah macam tu. Sebab tu kena hati-hati tuan-tuan. Sama ada benar atau tidak dakwah, itu bukan urusan kita. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala niat. Tetapi apa yang mesti diambil, Islam dah mengajar garis panduan
bahawa kena mengelak daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Islam dah bagi garis panduan. Maka sebab tu cubalah hari ini kena hati-hati. Orang agama ni kena hati-hati. Jangan buat sehinggakan masyarakat umum, orang awam hilang kepercayaan kepada orang agama. Besok oleh sekali orang kata tak payahlah, sama je. Sebab tu kena hati-hatilah dalam bab. Baik. Kita akan membicarakan tentang akidah, iaitu tajuk kita untuk kali ini, iaitu kita masuk di dalam bab membicarakan tentang akidah yang sahih. Bagaimana ciri-ciri akidah yang sahih. Akidah yang sahih ini dia akan menjadi asas dalam syariat Islam ini. Dia menjadi asas untuk diambil kira amalannya itu merupakan amalan yang bakal diterima ataupun ditolak dari segi hukum agama. Maka sebab itu amal ibadah seseorang itu hanya diterima dan dikira sah jika mana ibadahnya itu terbit ataupun datangnya daripada akidah-akidah yang sahih. Kalau ibadahnya hebat tetapi datang daripada akidah yang songsang, maka ibadah tadi tak diambil kira. Sebab itu kita katakan bahawa dalam nak melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan, hadis-hadis Nabi cerita banyak ciri-ciri yang patut kita cari nak dapatkan kebahagiaan. Dapatkan isteri yang solehah. Sebab isteri yang solehah ni sejuk mata memandang. Walaupun namanya bukan solehah, tak apalah. Namanya Kak Bedah ke Kak Pe'ah ke, tak apa. Yang penting ciri-ciri solehah tu ada. Ada anak yang baik. Ada sahabat yang baik. Ini antara ciri-ciri yang Nabi sebut. Banyak lagi. Ada kenderaan yang hebat. Ada rumah yang hebat, yang luas. Memberikan kedamaian. Ulama menyebutkan rumah yang luas itu tak semestinya rumah yang besar, tetapi rumah yang luas itu iaitu bila mana penghuni yang ada di dalamnya berasa dalam keadaan dia dalam keluasan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa tenang, tidak dihimpit dengan berbagai masalah, tidak dihimpit dengan berbagai-bagai pemikiran yang kusut masa sehingga menyebabkan amal ibadahnya terganggu. Ada rumah kecil tapi dia rasa macam istana, alhamdulillah. Apatah lagi kalau dia ada rumah yang besar tapi dia rasa lebih lagi seperti mana istana raja-raja, alhamdulillah, lagi seronok. Tapi amat malang kalau rumahnya besar, banglonya hebat, tetapi dia rasa bagaikan berada di dalam neraka. Maka sebab itu jadikanlah rumahku syurgaku. Itu yang selalu kita dengar. Jadi amalan ini kita kena lihat bahawa dalam nak mendapatkan kebahagiaan itu, maka sebab itu pertama sekali dia tidak boleh lari daripada dia punya diri dia. Orang yang nak dapatkan kebahagiaan tadi, yang kena ada pada diri dia pertama sekali akidahnya adalah akidah yang benar, yakni dia berada di dalam agama yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah sebut dalam Al-Quran, aku redha Islam menjadi agama kamu. Maka nak dapat kebahagiaan, mau tidak mau dia kena kembali kepada Islam. Aslam taslim, Islam selamat. Dulu waktu kita di alam roh kan semua dah mengaku dah Allah lah Tuhan kita. Selalu dah saya sebut dalam kuliah. Dalam surah Al-A'raf dinyatakan di sana, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kamu? Roh semua pakat mengaku belaka. Akhirnya roh mengaku, roh kata aku ni hamba, engkaulah Tuhan. Roh siapa? Roh Ustaz Syukri. Roh siapa? Roh Datuk S Sami Velu. Roh siapa? Roh Lim Guan Eng. Roh siapa? Roh Kapal Sing. Segala-gala roh yang ada dalam muka bumi ini, semua ketika ditanya oleh Allah mengaku, roh itu mengaku aku hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah.
Ketaatan mesti diberi kepada siapa? Ketaatan mesti diberi kepada Allah. Jadi bila lahir ke dunia, ada orang yang lahir melalui ibu yang tak Islam. Ada yang lahir melalui ibu yang Islam. Tetapi lahirnya daripada ibu yang Islam atau tidak Islam ini bukanlah satu alasan untuk menafikan kenapa dan mengapa dia sesat di dalam perjalanan hidup dia. Kenapa kamu sesat? Saya lahir daripada mak saya yang tak Islam. Itu bukan jawapannya. Kenapa kamu sesat sedangkan kamu ni lahir daripada ibu yang Muslim? Nak jawab apa? Ramai orang yang lahir daripada ibu Islam tetapi anaknya masih sesat lagi. Sambut puasa 30 hari tak tinggal, alhamdulillah. Tetapi dalam masa 30 hari berpuasa, KTM kuda tutup Magnum beli juga lagi. Dalam masa dia berpuasa, sebab ada ayat Quran kutiba alaikumusiyam, dia puasa sebab firman Allah di sana. Tapi subuh tak semayang, baju raya bersampin sakan, kali ni tukar, tak pakai songkok tapi pakai tengkolok. Tak apalah, bukan salah pun, pakailah tengkolok tu, pergi semayang. Tapi semayang apa? Semayang hari raya. Subuh tak semayang, ruginya. Maka sebab itu dia kena memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dia itu lahir daripada rahim ibu Muslim ataupun tak Muslim, maka kena beri ketaatan kepada Allah. Bagaimana nak dapatkan ketaatan kepada Allah? Mau tidak mau bila dia lahir, dia kena berusaha mencari hidayah, petunjuk daripada Tuhan yang Maha Agung. Kena usaha cari. Jangan jadikan alasan kita ni orang kaya, kita tak bercampur dengan orang-orang orang biasa-biasa. Kami tak bercampur dengan golongan ustaz-ustaz, orang-orang surau, kami tak campur sebab kami ni semua orang kayangan. Cuba kita tengok sejarah. Bagaimana zaman dahulu ada raja-raja yang beriman kepada Allah. Nak menunjukkan bukan alasan raja tak boleh jadi orang yang zuhud. Ibrahim Idham dulu siapa? Orang yang hebat, memiliki kekayaan. Akhirnya menjadi orang yang begitu tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana raja dan nabi lagi, iaitu Nabi Allah Sulaiman, memiliki kerajaan yang hebat, juga menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ini kita cuma sekadar orang biasa. Maka tidak ada alasan untuk kita memberikan ketaatan kita kepada Allah dengan kita mencari hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT untuk memiliki akidah yang benar. Sebab tu kita baca bagaimana apa yang dinyatakan oleh Bill Gates, orang yang hebat tentang Microsoft. Kekayaan itu sangat hebat pada diri dia. Tapi akhirnya Bill Gates juga mengaku bahawa dia berada di dalam kesunyian. Orang-orang kenamaan yang memiliki harta yang begitu banyak, akhirnya mengeluh mereka berada dalam kesepian. Sepi apa lagi, duit banyak. Sebab diri mereka kosong, maka mereka rasa sepi. Maka nak dapatkan kebahagiaan, syarat mutlak pertama mestilah memiliki akidah yang benar, iaitu beriman kepada Allah, dalam arti kata dia memiliki agama yang benar, iaitu agama Islam. Apabila ada Islam, dia tak boleh mengaku I'm Muslim, aku Islam. Tak cukup, dia kena beribadah kepada Allah. Pusingan dia tu kena ada. Setelah mana Islam, dia kena beribadah. Setelah mana dia beribadah, dia akan dapat pada diri dia, sama ada lambat atau cepat, dia tetap akan merasai apa yang dia rasa, pertambahan pada diri dia, kekuatan pada diri dia dari segi iman. Bila beribadah, dia akan dapat tingkatan iman. Dia berpuasa, dia tingkatkan iman. La'allakum tattaqun. Akan bertambah kekuatan iman dan takwanya.
Maka bila dia beribadah, dia akan dapat iman. Iman itu berada di mana? Iman berada di dalam hati sanubari. Sebab itulah Nabi mengingatkan kepada kita, ada seketul daging, kalau baiklah daging itu, maka baiklah. Apa dia daging itu? Iaitulah hati. Iman ini dia berada di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Orang yang hatinya ada iman, orang yang jiwanya ada iman, maka akan lahirlah perilaku, perbuatan, akhlak daripada dirinya itu, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang dipanggil sebagai sifat mahmudah. Bila sifat mahmudah ada dalam diri, maka secara sendirinya sifat mazmumah akan terpinggir, akan tertolak jauh. Pagi ini dia orang bagi saya gelas kosong. Tak tuang air lagi. Gelas kosong yang ada dalam dia udara. Tapi bila mana saya ambil air, saya tuang masuk, udara yang ada ini akan keluar, air mengisi di dalamnya. Dia tak akan ada air pun banyak itu, udara pun banyak itu. Maka begitulah dengan hati manusia. Kalau dalam hati manusia itu ada iman, maka kufur akan keluar daripada dia. Kalau hati manusia itu dipenuhi dengan amal-amal baik, maka amal jahat, amal yang rosak tadi tak akan duduk bersama dia, akan keluar pada situ. Jadi ini yang kita kena buat, iaitu kena beribadah supaya kita dapat iman. Bila dah dapat iman, iman berada dalam hati. Hati yang ada iman akan memancarkan tingkah laku yang mulia. Bila mana tingkah laku yang mulia itu keluar daripada individu, sama ada dia ahli masyarakat, sama ada dia ahli keluarga, sama ada dia itu ahli apapun, maka orang yang berdamping dengan dia, orang yang dekat dengan dia akan merasai, menikmati keindahan akhlak dia tadi. Jadi kalau si isteri ada akhlak yang baik, suami akan rasa damai. Kalau suami ada akhlak yang baik, isteri dapat rasa tenang dan terlindung serta terjamin kehidupan dia. Kalau anak memiliki akhlak yang mulia, maka ibu ayah rasa sejuk hati walaupun berada di alam kubur. Maka disitulah lahir kalimah, dia akan rasa kebahagiaan. Syaratnya apa? Syarat awal tadi mestilah kembali kepada akidah yang benar. Dia ibadah hebat, bangun pagi pegang dia punya colok dia tu bakar, bukan 3-4 batang, segenggam. Ataupun macam nak bakar meracun tu. Dia punya goyang pating tong. Hebat. Mula-mula pergi buat kerja. Bila nak buat bangunan, tuan-tuan tengok. Orang-orang Cina bila dia nak buat bangunan macam mana? Dia tolak tanah tu, dah rata tanah tu, dia buat dulu tempat semayang dia, letak rumah merah kecil. Orang Melayu tak buat rumah dulu baru buat surau. Itu pun kalau ada tapak tak cukup pula nak buat surau. Adalah hamba Allah pula dia kata tak apalah, rumah saya ni bukan saya nak duduk lagi, jadi sementara tu tak apalah, tuan-tuan gunalah rumah saya sebagai musalla. Ada pula yang buat bantahan, mana boleh rumah buat surau. Dah pula kau tak nak bagi, orang lain bagi. Bab dengki ni tak habis-habis. Inilah orang kita. Maka sebab tu yang merosakkan siapa? Yang merosakkan di kalangan kita juga. Kalau kita baca sejarah Tok Janggut, Tok Janggut, semua orang tahu sejarah Tok Janggut, hebat Tok Janggut. Perjuangan dia hebat. Dikatakan Tok Janggut ini tembak pun tak lut. Bukan sebab dia kebal. Tak ada ilmu kebal ni, tak ada. Kalau ada ilmu kebal dah lama Nabi pakai. Kalau ada ilmu kebal dah lama Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, mari sini, aku nak bagi ilmu kebal supaya kamu pergi berperang. Orang cantas dengan parang tak jadi apa, orang cantas dengan pedang tak jadi apa. Tak ada ilmu kebal yang berikan rasa kekebalan, yang berikan lut atau tidak peluru itu menembusi tubuh kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mempunyai kekuatan.
manusia tiada daya upaya. Jadi kita tengok Tok Janggut ni dikatakan tembak peluru tak masuk bukan sebab dia kebal, tetapi Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Kerana apa? Sebab mungkin perjuangan dia itu ikhlas. Walaupun orang tak kata, orang tak panggil lah ulama Tok Janggut, walaupun ilmu dia hebat. Orang dulu-dulu dia bukan minta gelaran pun. Kita hari ni baru mengajar kita akidah sikit. Oi, ustaz lah orang panggil. Dilit serban besar sikit lagi. Besok Maulana lah. Duk tunggu Abang Liah panggil Maulana saya. Dia tak panggil Maulana. Ijam dia panggil Maulana. Saya marah betul dengan Abang Liah ni. Nak tunjukkan bahawa kita ni begitu. Tok Janggut ni dikatakan tembak peluru tak lut. Akhirnya hamba Allah ni, ada seorang hamba Allah ni, dia datang kepada pemerintah, kepada penjajah ketika itu. Dia bisikkan ke telinga penjajah. Dia kata, Tok Janggut ni, kalau kita nak tembak dia, memang tak masuk peluru. Melainkan kita kena buat satu peluru daripada silver, daripada perak. Peluru biasa tak boleh, buat pada perak. Tembak pakai peluru itu peluru perak. Bila penjajah dapat maklumat tu, penjajah pun cuba. Try and error. Dia buat peluru daripada perak, tembak. Masuk tubuh Tok Janggut. Bukan sebab hebatnya peluru itu, tetapi dengan izin Allah. Akhirnya peluru itu pun tembus. Maka Tok Janggut pun lemah tubuhnya. Tak mati lagi. Tak mati. Duk tunggu tengok air. Tak mati-mati Tok Janggut. Datang lagi orang bisikkan ke telinga penjajah. Kalau nak bunuh juga Tok Janggut ni, dia ada ilmu. Perlu dipisahkan tubuhnya daripada bumi. Jadi kena gantung dia supaya tangan tu tidak mencecah bumi. Ikat kaki ke atas, tangan ke bawah, tapi jangan bagi kena bumi. Itu ilmu yang ada pada Tok Janggut. Tok Janggut tak amalkan pun, tapi dia bagi tahu. Penjajah pun try and error. Buat selepas 3 hari digantung sedemikian, barulah akhirnya Tok Janggut meninggal. Meninggal Tok Janggut bukan sebab dipisahkan daripada bumi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sudah tiba ajalnya. Matilah dia. Persoalannya, siapa yang datang membisikkan ke telinga penjajah ini adalah orang Melayu macam sebangsa dengan Tok Janggut. Maka benarlah kata-kata mengatakan bahawa kapak yang hebat, mata kapak yang tajam tadi, kalau dibawa mata kapak tu, dipegang mata kapak tu tadi, diketuk pokok yang besar dekat hutan belantara tu, takkan tumbang. Mau tidak mau dipatahkan ranting, dipatahkan dahan daripada pokok tadi, dijadikan hulu kapak. Baru sedap dia memukul. Maka dengan pukulan tadi sedikit demi sedikit, akhirnya batang pokok tadi termakan dengan mata kapak. Yang tadi mata kapak yang sama, tapi tidak boleh masuk, sekarang boleh masuk kerana hayunan yang begitu sedap, bantuan daripada dahan pokok tersebut. Samalah hari ini. Yang menumbangkan bangsa kita, yang menumbangkan agama kita, kadang-kadang orang yang datang daripada agama kita sendiri. Maka sebab itu kena berhati-hati dalam urusan agama. Biar kita ini orang katakan susah, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang memberi sumbangan ke arah meruntuhkan agama. Bila sebut meruntuhkan agama, kita nampak, oh, si Polan ni dulu dia ada ni. Dia cerita, dia ni ada cerita, berangan-angan ni. Nak jatuhkan komplot ni, nak jatuhkan kumpulan ni, nak jatuhkan grup ini. Kita nampak begitu. Tapi saya nak ajak balik semula kita melihat yang meruntuhkan agama itu, salah satu daripadanya adalah anak isteri. Tinggalkan solat adalah seperti mana orang yang meruntuhkan agama. Jadi kena hati-hati, jangan sampai ahli keluarga kita juga termasuk di kalangan orang yang bersubahat meruntuhkan agama dengan cara kita meninggalkan ibadah-ibadah yang telah pun difardukan, khususnya tentang solat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yakfur bil iman
faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang ingkar, kata Allah, ingkar ni apa? Tak nak buat. Ingkar akan syariat Islam, tak nak buat syariat Islam yang ditetapkan, tak nak buat dia. Sesudah mana dia beriman, kata Allah, maka sesungguhnya gugurlah amalnya yang baik tadi, dan Allah adalah ia pada hari kiamat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. Kita rasa ganjaran, kita rasa macam kita punya amalan kita dah cukup hebat. Rupanya banyak yang kita buat itu tidak diterima, banyak disia-siakan. Ibadah-ibadah tadi dah diterima, rupanya kita ada pula tersangkut dengan orang lain. Apabila kita buat sesuatu masalah yang melibatkan orang lain pada hari akhirat, maka kata baginda Nabi, kita dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab bagaimana? Kena minta maaf kat dia, dan waktu tu kena bayar balik di atas apa yang kita buat. Nak bayar dengan apa? Bukan guna wang ringgit dah di akhirat, iaitu dibayar dengan ganjaran pahala. Pahala yang ada pada kita terpaksa diberikan kepada orang. Sebab kita ni banyak buat salah dengan orang, banyak berhutang dengan orang. Hutang dari segi wang ringgit, hutang dari segi percakapan yang kita buat, kita maki hamun orang semua. Di atas percakapan hutang-hutang tadi perlu dibayar dengan pahala. Bila kita ambil pahala, kita beri kepada orang tu, beri kepada orang ni, akhirnya muflis kita, tak ada dah pahala. Bila tak ada pahala, hutang tengok ada lagi. Maka kata baginda Nabi, ketika itu Allah akan ambil pula dosa-dosa si fulan tadi, dilapukkan, diletakkan di atas diri kita. Maka kita kena menanggung di atas dosa-dosa mereka. Dosa kita pun tak tertanggung, apatah lagi dosa orang lain. Suami ni kadang-kadang tak mampu dah nak menanggung dosa diri dia, tapi terpaksa menanggung lagi dosa anak dan isteri. Sebab tu suami, dia kena pastikan anak isteri dia beramal di atas amalan-amalan Islam. Si isteri pula, kalau rasa dia betul-betul sayang dekat suami dia, maka dia buatlah amalan, buatlah tindakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, supaya apa juga kebaikan yang dia buat akan dapat saham juga kepada suami. Apa juga maksiat yang dia tinggalkan, maka suami tadi akan rasa gembira. Tetapi kalau dia melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, sama ada suami ketahui atau tidak, maka si suami tadi akan juga menanggung atas perilaku si isteri. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, di mana Allah menyatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Ayat ini pun selalu sangat kita dengar dan kita jumpa di dalam surah An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kata Allah, kami, yakni Allah, mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat itu seorang rasul, dengan memerintahkan dia menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah, hendaklah kamu menyembah Allah, jauhilah taghut, yakni syaitan, berhala dan apa sahaja yang boleh menyesatkan. Kalau kalimah taghut itu cuma diletakkan sebagai syaitan, senang kita faham. Bila taghut itu disamakan iaitu seperti berhala, pun senang. Kita boleh bayangkan bagaimana tokong murugun yang ada di Batu Kif yang duduk tegak macam tu. Oh, tu berhala tu. Oh, ini saya tak sembah Ustaz. Lalu pun tak teringin lah. Nak pandang pun tak teringin. Tetapi yang kita bimbang, taghut itu juga bermaksud apa sahaja yang menyesatkan. Apa juga yang menyesatkan? Kita puasa sebulan dah cantik kacang cap tangan. Tiap-tiap malam berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyyan wa rasula
Doa tiap-tiap malam. Besok malam tu buat pengumuman. Anak bulan kelihatan. Maka dengan ini hari raya jatuh pada hari Isnin. Kenapa hari Isnin? Dah tak reda dah. Doa tiap-tiap malam. Raditu billah, raditu billah. Bila umumkan hari Isnin, tak boleh terima. Semata-mata tak terima. Kenapa? Kerana ketupat daun kelapa duduk kat pokok lagi. Santan masih duduk kat kedai, besok baru order nak pergi ambil. Ayam duduk dalam keban lagi. Kerana itu je. Kenapa kakak? Kenapa? Malulah ustaz. Besok lepas mayang raya, ahli jawatan kuasa surau masjid datang rumah, saya nak jamu apa? Malu. Jamulah biskut Mary. Tak pernah dibuat orang. Pasal tak pernah dibuat lah, kita buat rekod. Pergi rumah Pak Imam jamu biskut Mary hari raya. Apa punya Pak Imam teruk betul. Tak apalah, orang sebut dia dapat pahala tu. Kita duk takut sebab orang datang nanti kuih tak ada. Bukan tuan-tuan hanya bini ustaz pun sama juga, kelang kabut. Yang rendang kita dah buat dah, ketupat tak masak lagi. Alah, ketupat tak masak lagi, besok pagi kita masak nasi lemak, makan dengan rendang. Raya makan nasi lemak dengan rendang. Orang tak buat, kita buat. Pergi tahu kat masjid, penuh orang datang rumah kita. Asyik pergi tempat lain jumpa lemangnya, pergi rumah Ustaz Syukri. Nasi lemak dengan rendang. Jangan duk bimbang lah. Tapi bila mana kita nak bagi orang rasa hebat datang rumah kita, ingat Alhaakumut Takasur. Kan Pak Imam dah baca setiap malam. Kebanggaan, kemegahan boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi kena didik diri kita redha, adanya sifat dalam diri kita qanaah, berpada dengan apa yang ada pada kita, di samping kita berusaha untuk meningkatkan yang lebih baik pada diri kita, tetapi dalam masa yang sama berpadalah dulu dengan apa yang ada, bukan kita tidak redha apa yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah selamat kita dunia dan akhirat. Maka sebab tu kalau kita baca di dalam apa kitab Suluk Al-Malik, dalam kitab Suluk Al-Malik fi Tadbir Al-Mamalik, iaitu yang kitab yang dikarang oleh Ibnu Abi Rabi', dia sebutkan bahawa apa? Pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang disayangi oleh rakyat, bukan ditakuti oleh rakyat. Kalau kita baca kitab ni, kita kata, oh dia ni tuju kepada pemerintah. Memanglah tuju kepada pemerintah, itu pemerintah negara. Tapi kalau kita baca untuk diri kita, aku ni pemerintah dalam rumah tangga. Kena pastikan aku tidak ditakuti oleh isteri, tidak ditakuti oleh anak-anak, tetapi disayangi. Barulah ini tak nak sayang, keluar duit raya lebih sikit baru anak sayang. Isteri pun dekat, bang, saya salam dulu bang. Tengok isteri pegang, suami pegang banyak. Mentang-mentang laki ada beli SP 10K dah keluar. Tapi dah habis dah rasanya. Habis dah. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, apapun, kita bukan sayang isteri sebab apa, sayang suami sebab apa, tapi sayangilah pasangan kita, ahli keluarga kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah banyak kali saya katakan bahawa kecantikan ni tuan-tuan tak kekal. Tak kekal. Tuan-tuan saya tak tahulah macam mana. Saya dulu kahwin, waktu saya kahwin dulu, saya rasa isteri saya paling cantik. Tak ada orang lain dah, dia paling cantik tu saya ambil buat isteri. Tapi hari ni tengok tak macam dulu. Dah berubah. Memang tak macam dulu. Tapi yang ada pada kita pun sama. Yang dulu kita kasih dia, tapi yang ada sekarang kasih sayang tak macam dulu dah kepada dia. Kalau dulu kita sayang sikit, sekarang ni kita sayang lebih banyak lagi kepada dia. Walaupun perubahan bentuk badan, sebab bentuk badan akan berubah, kita punya kecantikan kita akan berubah, kulit kita yang tegang akan berubah. Tetapi kalau kita cinta kerana Allah, sayangi kerana Allah, insya-Allah dianya tidak akan berubah.
Kalau Allah boleh sayang kita dalam keadaan kita lahir dulu suci bersih, dalam masa kita buat maksiat, bergelumang dengan dosa, Allah masih sayang kita. Sebab itu Allah beri lagi kehidupan agar kita mengambil kesempatan bertaubat. Kalau Allah boleh sayang begitu, kenapa kita tidak mengambil tindakan yang sama? Kerana kita ni makhluk yang lemah, maka sayangilah ahli keluarga kita supaya tidak terhumban ke dalam gaung neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit peringatan buat diri saya dan juga kepada seluruh yang hadir agar kita dapat menjadikan pengajaran dalam membentuk ahli keluarga kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.